Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Okey, so hari ni kita akan mulakan kelas PDPR kita. So, sorry cikgu hantar video ni lambat sikit. Okey, kalau tak silap cikgu kita berhenti di sinilah Okey, muka surat 21 buku modul. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang hal laju, pecutan, jarak, sesaran. So kamu dah boleh kira pun hal laju, pecutan semua tu menggunakan pita detik. So sekarang kita nak membuat penyelesaian masalah menggunakan persamaan gerakan linear. Okey, persamaan gerakan linear. Okey, kita ada 4 yang asas ni Okey. Kat bawah tu kita ada 4 sebenarnya. Okey, so yang ni kalau dalam exam dia dah letak dalam senarai pertama lah. Okey, tak perlu hafal lah yang ni. Okey, tapi dekat atas ni okey, kita ada macam mana nak mendapatkan formula tersebut. Okey, sebelum ni kita tak ada sebelum silibus, sebelum KSSM ni tak perlu pun kita nak tahu bagaimana kita nak dapatkan dia punya ni. Okey, dia punya formula tu, tapi yang ni kamu kena tahulah. Okey. So daripada sini cikgu tunjuk sikit. Okey, nanti awak salinlah Okey, persamaan pertama macam mana dia dapat adalah daripada daripada yang pertama ni daripada formula pecutan. Okey, daripada formula pecutan. Formula pecutan ialah cikgu tukar color jap. Okey, so formula pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal, V tolak U bahagi T, kan? Kemudian dia jadikan V tu sebagai subjek pertama. Ni kamu dah belajar dah dalam matematik sebenarnya. Tingkatan 2 dah belajar dah. Okey, jadilah dia persamaan pertama. Okey, kemudian persamaan kedua kita ambil daripada formula sesaran sama dengan hal laju darab masa. Okey, ini daripada formula hal laju. Hal laju adalah sesaran bahagi masa. Okey, hal laju adalah sesaran bahagi masa. Okey, kemudian nak dapatkan sesaran, bawa ni pergi sini, jadilah sesaran sama dengan hal laju darab masa. Okey, kemudian hal laju pula kita ada hal laju akhir awal dan juga hal laju akhir. Jadi dia tambah bahagi 2 darab dengan masa. Kemudian ditukarkan dalam bentuk simbol, dapatlah formula yang kedua. Okey, bagaimana pula dapat formula yang ketiga? Okay, formula yang ketiga adalah daripada persamaan 1 dan persamaan 2. Okay, persamaan 1 atas tadi dengan persamaan 2. Kemudian kita buat persamaan serentak lah. Okay, bukan buat persamaan serentak. Kita masukkan yang V ni dalam V yang dekat atas ni. Okay, nilai V semua ni kita masukkan dekat sini. Okay, so dia akan jadi seperti ini. Okey, kemudian bila dipermudahkan, akhir sekali dapatlah formula yang ketiga. Dan formula yang keempat, yang terakhir, kita kuasa 2 kan formula yang pertama. Okey, nombor 1 tadi tu kuasa 2 kan semua. Okey, nombor 1 tadi tu V kuasa 2 U tambah AT je. Okey, ini kita kuasa 2 kan semua sekali. Last sekali dapatlah formula yang keempat. Okey. Okey, jadi yang atas tu nanti cikgu bagi kamu dalam cikgu akan ni je lah, akan screenshot balik, bagi dekat kamu dalam WhatsApp. So awak salin je lah yang tu. Okey, kemudian yang ni kamu kena tahu bawah ni nilai S tu apa, ni mesti wajib tahulah. U tu apa, V tu apa, A, T. Okey, so dalam subtopik yang ini kita nak menyelesaikan masalah. Okay, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah menggunakan keempat-empat formula tu. Okey, so kita kena, caranya kamu baca soalan. Okey, baca soalan yang diberi ni contoh soalan yang diberi ni, kita keluarkan. Kalau dalam fizik nak selesaikan masalah, kita keluarkan dia punya maklumat yang diberi. Contoh, okey, sebuah kereta memecut dari keadaan rehat ke 25 meter per saat dalam 4 saat. So apa yang kita dapat kat sini? Sebuah kereta memecut dari keadaan rehat. So dari keadaan rehat maksudnya
keyword rehat itu menunjukkan dia tidak bergerak. Jadi U yang pertama tu kosong, halaju kosong. Kemudian ke 25 meter per saat. So ini nilai V. Kemudian T dia bagi berapa? 4. Okey, so soalan okey, sambung balik. So soalan nak cari pecutan. Ni kan pecutan. So dia nak A. Berapa A? Jadi kita nak guna formula yang mana? Dia ada U, ada V dan juga ada T. So kamu cari balik, tengok dekat formula ni, senarai formula. Kita nak cari A. So dia bagi V, dia bagi U, dia bagi T. So mana yang lebih sesuai? Adakah kamu nak guna nombor 2? Nombor 2 ni, nombor 2 ada S. So dalam soalan tak diberi S. Nombor 3 pun ada S. Kan? Nombor ni, nombor yang ketiga ni, ada V, ada U. Kita dapat ada juga A, tapi dia juga ada bagi T kan. Jadi yang paling sesuai guna formula yang pertama. Okey. So senangnya fizik ni, okey, pengiraan dalam fizik senang je. Kamu tentukan formula apa yang nak guna, kemudian kamu masukkan nilai sahaja. Okey. Contoh macam ni. Okey, dah dapat nilai tu, kemudian masuk dalam formula. Kira guna kalkulator, dapatlah jawapan. Jawapan mesti berserta dengan unit. Okey. So sekali lagi, yang pertama, kenal pasti maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, dan keyword-keywordnya. Contoh tadi dalam keadaan rehat. Bila keadaan rehat, dia nak bagi tahu yang U adalah sama dengan kosong. Okey, kemudian tengok unit betul ke tidak. Okey, adakah dalam unit asas. Kemudian tentukan formula apa nak guna, masukkan nilai, dan jawapan akhir mesti ada unit. Okey. So kita cuba tengok yang kedua pula. Okey, soalan kedua. Ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, hal lajunya ialah 40. So hal laju 40 ni apa? U ke V? Dia kata awal kan, jadi U lah 40. U 40. Selepas 3 saat, kereta lumba tersebut telah mencapai 50 meter per saat. Okey, jadi selepas 3 saat, masa dia dalam T dia T3. Okey, kemudian mencapai 50 meter per saat ni, maknanya nilai V dia 50. Sorry. Okey, kemudian dia nak apa? Sesaran. Jadi yang mana yang sesuai, formula mana yang kita tengok sesuai. Tapi sebelum tu tengok ni, masa dia bagi 3 saat kan. Kalau lah kata masa diberi 3 minit, kamu kena tukar 3 minit tu jadi 3 saat. Sebab unit SI untuk masa adalah saat. Okey. So tadi kita nak soalan nak sesaran. Diberi U, kita ada U, kita ada T, kita ada V. Okey, so mana kita nak guna? Formula mana kita nak guna? Okay, kita ada U, kita ada V, kita ada T, dan kita nak sesaran. Okey, kalau cikgu nampak inilah. Okey, terus boleh guna yang tu. Masukkan nilai U berapa, V berapa. Okey, bagi 2, kemudian darab dengan T. Okey. Dan seterusnya lah. So untuk hari ni cikgu nak kamu buat soalan sampai muka surat 22. Okey. 1 sampai 10. Okey, 1 sampai 10 muka surat cikgu nak kamu buat latihan muka surat 21 dan 22, nombor 1 sampai 10. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.